Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya akan tunjukkan contoh soalan berkenaan dengan chapter 2 iaitu Semiconductor Device, okay, untuk EPO 359. So contoh soalan tu saya letakkan dalam master link. Okay, awak boleh buka item nombor 8, okay, iaitu folder week nombor 4. Okay, so saya letakkan file Word Word file kat sini. Okay, so awak boleh download dan cuba buat lah. Okay, so kalau awak download dia punya file, okay, awak akan tengok soalan dia lebih kurang macam ni lah. Okay, soalan yang saya letak soalan yang ni. Okay, so kita tengok soalan question 1 question 1. Okay, jadi dikata list two application of power electronic converters for grid connected solar photovoltaic system. Okay, dia nak dua jenis converter yang digunakan dalam grid connected solar photovoltaic system. Okay, so basically untuk grid connected solar photovoltaic system kita ada dua jenis sistem. Okay, sistem yang pertama, kalau kita buat dia punya block diagram ni, dia akan ada solar photovoltaic panel. Okay, so output daripada solar photovoltaic panel ni ialah direct current DC. Okay, tapi dekat grid ataupun dekat talian TNB yang kita biasa pakai tu, dia punya signal dia ialah jenis AC. So untuk convertkan DC ke AC, awak kena gunakan converter jenis apa? Yang pertama ialah inverter. Okay, so lepas dah gunakan inverter, dan barulah awak dapat output awak AC. Okay, AC dengan certain frekuensi lah. Okay, bergantung pada region yang kita nak transmit dia punya power. Okay, so kalau awak guna kat dalam Malaysia, inverter ni perlu set output dia mesti frekuensi 50Hz. Kalau awak gunakan inverter ni di Thailand, okay, jadi kena set dia punya frekuensi dia ialah 60Hz. Okay, so output daripada inverter ni dia tak boleh direct masuk ke grid. Okay, sebab grid kita ni ada frekuensi. Okay, let's say saya kata 50Hz. Okay, so dia kena masuk lagi proses yang nama dia dipanggil synchronization. Okay, synchronization. Synchronize ni maksud dia, okay, ini adalah awak punya waveform, output waveform. Ini adalah waveform TNB Okay, ini adalah TNB. Okay, maksud synchronization ni maksudnya waveform output daripada kita punya inverter perlu sama fasa dengan TNB punya signal. Okay, so kalau TNB start 0 darjah kat sini, okay, 0 degree kat sini, bermakna kita punya output pun kena follow dia juga. Okay, so bila sini kosong, sini kosong, sini 180 degree, sini 180 degree, 360, 360. Ini kita panggil dia synchronize. Okay, tapi kalau kata waveform awak start lambat daripada dia, okay, so kita tengok ada beza fasa kat sini. Okay, ada beza fasa kat sini. Ini dia tak synchronize. So, bila ini terjadi dalam sistem electrical, okay, sistem electrical tu akan collapse ataupun berlaku blackout. Okay, sambungan AC ke AC circuit dia tak sama macam DC. Okay, kalau DC awak boleh tap mana-mana je point kat dalam circuit tanpa perlu buat synchronization, sebab DC dia tak ada frekuensi. Tapi kalau AC signal, okay, kalau awak nak sambung dia ke mana-mana sambungan AC,
kena make sure dia punya fasa ni sama. Okey. Dan biasanya smart inverter dia dah ada function ni untuk detect fasa dan sinkronisekan output dia supaya sama dengan grid punya frekuensi. Okey. Then selepas dia synchronize, barulah dia boleh masuk ke grid. Okey. So ini adalah salah satulah. Okey, salah satu. Okey, so yang kedua, dia mula daripada solar panel juga. Okey, still lagi output dia DC, tapi sistem ni dia simpan dalam bateri dulu. Okey, dia simpan dalam bateri menggunakan charger controller. Okey, dia chargekan bateri. So daripada bateri ni still lagi DC. Okey, so untuk charge bateri ni biasanya dia akan gunakan DC chopper as dia punya charger controller. Okay, untuk control level voltage yang masuk ke bateri. Okay, then baru dia masuk kepada inverter. Lepas tu dia synchronize, dan selepas tu dia akan masuk ke grid. Okay, so converters yang dimasukkan tadi, okay, sebab ada S yang kat sini, kena ingat. Okay, maknanya kena lebih daripada satu lah. Yang pertama adalah inverter, yang kedua adalah DC chopper. Okay, itu adalah dua jenis konverter yang digunakan dalam grid connected solar photovoltaic system. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Describe 3 types of power semiconductor devices. Okay, kemudian for each type of the device, give one example of semiconductor component. Okay, so baca soalan betul-betul. Mula-mula dia nak 3 types of power semiconductor device. Okay, kemudian daripada setiap jenis tu dia nak ada satu contoh dia. Okay, so kalau ingat balik, okay, kita ada 3 group yang besar untuk semiconductor device. Okay, yang pertama ialah power diode. Okay, yang kedua ialah thyristor ataupun ACR. Yang ketiga ialah controllable switches. Okay, jadi dia punya example dia. Okay, kalau tak ingat boleh buka update nota. Okay, so untuk diode kita ada Schottky diode as one of the example. Okay, thyristor kita ada force commutated ataupun nama-nama lain lah, gate, reverse connection, triad dan sebagainya. Okay, controllable switch kita ada BJT, MOSFET, okay, IGBT dan sebagainya. Okay, so ambil salah satu contoh ni as the component untuk setiap jenis ni lah daripada 3 ni. Okay, so diode kita ada Schottky diode. Okay, thyristor kita ada triad as the example, and controllable switch. Okay, mungkin boleh letak BJT Okay, so kalau tengok sini kita ada 6 markah. Okay, which is 1 kat situ, 1 kat sini. Okay,
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 markah kat situ Okay, kemudian kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, a power electronic converter use as power MOSFET as a semiconductor switch. Okay, tukar soalan ni. Bukan tukar, edit je lah. Okay. Padam ni. Ni English punya writing je error Okay, a power electronic converter use power MOSFET as a power semiconductor switch with the following parameters. Okay, dia bagi supply voltage, dia bagi saturation voltage berapa. Okay, kemudian bagi TC on, dia bagi TC off. Okay, dia bagi frekuensi, switching frekuensi. Okay, dia bagi resistor berapa and dia bagi duty cycle. Okay, so untuk menjawab soalan ni dia ada dia punya step-step dia yang step tu saya buat sendirilah untuk memudahkan student untuk menjawab. Okay, supaya dia tak terlepas benda-benda penting yang dia perlu buat. Okay, jadi so pertama sekali, okay, bila awak baca soalan, so yang benda yang awak perlu buat ialah teliti maklumat-maklumat yang diberi dekat dalam soalan. Okay, ataupun highlight lah Okay, so contohnya dia bagi VDD, okay, highlight 240 VDS 5 volt, TC on, TC off. Okay, switching frequency, resistor 25 ohm, okay, dan duty cycle 70%. Okay, so maknanya step pertama highlight di info okay, highlight di information. Okay, kemudian step kedua, kena draw circuit. Okay, perlu draw circuit. Okay, circuit apa yang awak nak draw? Okay, circuit ni awak dah belajar dalam EPO 231. Okay, dia punya circuit dia senang je. Okay, dia mula ada DC supply. Okay, okay, so ni adalah general circuit. Okay, tak kisahlah soalan tu dia gunakan MOSFET ke, BJT ke, thyristor, IGBT ke. Okay, ini adalah dia punya general circuit yang mana supply voltage ni adalah dia punya VDD. Okay, yang 240 ni. Kemudian dekat sini akan ada punya BJT ke MOSFET ke apalah. Okay, so contoh untuk soalan ni, digunakan MOSFET. Okay, so mungkin awak boleh letak simbol MOSFET kat sini. Okay, ni saya tunjuk je, tapi kalau awak lukis betul, awak kena buat simbol MOSFET kat sini yang ada 3 kaki. So biasa dia akan, ini drain, okay, kat sini source, dan kat sini gate. Okay, so dekat komponen ni tengok maklumat yang dia bagi saturation voltage across collector emitter, patutnya drain
source drain source sebab kita pakai MOSFET. Okay, so bermakna voltage drop kat sini ialah bersamaan dengan 5 volt. Okay, dan resistor ni nilai dia ialah 25 ohm. Okay, so kena lukis circuit. Okay, dia pakai thyristor ke, dia pakai BJT ke, even though dia pakai diode sekalipun, kena buat circuit macam ni. Dan circuit ni memang akan bentuk macam ni saja. Yang berubah adalah dia punya komponen ni. Okay, kalau dia pakai BJT, collector, base, emitter. Okay, so dia pakai, soalan ni minta dia pakai MOSFET. So kita akan letak drain, gate dan juga source. Okay, seterusnya step ketiga. Okay, selepas awak dah analisis maklumat information dekat dalam soalan yang diberi, then bolehlah awak start string. Okay, bawa mula menjawab. Okay, soalan 1. Sketch the variation of voltage and current during on state, off state, switching on and off transition period of the power semiconductor switch. Assume linear variation during the switching transition. Okay, so apa soalan ni minta sebenarnya? Okay, soalan ni minta gambar rajah graf yang ada 3 graf tu. Graf timing on off, graf current dan juga voltage overlapping, dan juga graf power. Okay, so awak boleh ambil dia punya gambar graf tu daripada kat dalam nota. Okay, so jawapannya awak kena lukis graf macam ni lah. Okay, so awak kena lukis graf macam ni. Okay, ini saya print screen daripada nota. Tapi kalau awak jawab, awak kena lukis guna tangan lah. Okay, awak kena lukis manually. Okay, so dia kena ada graph timing on off, graph variation voltage and current, and also graph power loss. Okay, kena ada 3 graph ni. Okay, sebab tu saya kata graph ni memang awak kena ingat lah. Okay, memang awak kena hafal macam mana nak lukis graph ni. Okay, so untuk lukis graph secara manual, dia ada beberapa step yang awak boleh follow lah. Okay, pertama sekali yang awak kena buat ialah dia punya paksi dia. Okay, kalau ada 3 graf, buat 3 paksi. Okay, kemudian step kedua, alignkan dia punya garisan tu. Okay, katakan kat sini ialah di mana dia start on. Okay, kat sini dia start off. Okay, kat sini depan tu dia start on balik lah. Okay, so awak lukis, katakan daripada off, dia on, kemudian dia off balik. Okay, lepas tu dia on balik. Okay, and then untuk graf kedua, iaitu graf voltage dan current. Current mula berkosong. Okay, selepas on dia ada time delay sikit. Okay, dan dia akan naik. Okay, lepas tu baru ada conduct. Okay, kemudian kat sini dia dapat arahan untuk off. So dia ada delay sikit, then barulah dia turun. Okay, then dia kosong balik. So untuk voltage pula, okay, dalam keadaan open circuit ada voltage. So bila switch ni kita on, akan ada voltage drop lah. Okay, voltage drop. So dia akan stay at certain level of voltage. Okay, sampai dekat switch ni turn off, dia akan ada time delay, dan dia akan naik balik. Okay, so
Selepas dah dapat segitiga ni, buat garisan align yang baru. Okay, supaya awak dapat plot segitiga untuk power loss. Okay, ni saya sketch ni freehand without any labeling. Tapi kalau awak lukis dia kena buat full label semua ni, dekat mana TC on, TRI, TFV dan sebagainya. Okay, cuma yang saya tunjuk ni, bila awak lukis graf, 3 graf yang parallel, okay, bermakna awak kena ada alignment dia punya line ni. Okay, sebab alignment dia penting sebab menunjukkan dia punya timing dia, okay, masa dia. Okay, biasanya kalau student tak buat alignment macam ni, dia akan dapati graf pertama segitiga dia kat sini, graf kedua lagi segitiga tempat lain. Okay, dia tak align. So penting untuk buat lukisan ni kena buat align yang betul-betul. Okay, and make sure ada label Okay, kena ada label graf. Okay, label untuk paksi. Okay, paksi Y apa, paksi X apa dia. Okay, dalam kes ni paksi X dia adalah masa T. Okay, kalau sini graf power, sini graf voltage dan current, yang ni adalah graf on off. Okay, signal lah. Okay, switch control signal. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Okay, determine the average power dissipation in the MOSFET. Okay, in the power MOSFET during switching on and off transition. Okay, kalau awak ingat balik, saya pernah beritahu awak soalan akan tanya dua benda. Okay, iaitu yang pertama ialah watt, maksudnya apa yang nak dikira. Okay, yang kedua where. Okay, jadi awak kena extract dua benda ni daripada soalan. Okay, so kalau kita baca balik soalan, dia kata determine the average power dissipation adalah watt ni. Okay, during the switching on and switching off transition period. Okay, during switching on and off transition period. Okay, so kena tengok balik keyword dia, switching on and switching off transition. Okay, perubahan tu. Okay, perubahan masa on dan off. Okay, so dia nak apa? Dia nak average switching power masa on transition dan masa off transition. Okay, jadi kena tengok balik keyword dia. Okay, dia minta average power. Okay, ada average kat sini. Okay, dan juga pada masa on dan off transition. Okay, so kalau awak ingat balik rumus yang belajar kat dalam nota. Okay, kalau tengok balik rumus yang ada kat dalam nota. Okay, kita cari average power dissipation during on and off. Okay, average power dissipation during on and off. Okay, transition. Ini transition. Okay, transition berada kat mana? Dia ada dekat segitiga ni. Okay, on and off transition. Okay, percaya dia tak? Yang ni energy. Okay, yang ni average switching power loss. Okay, dia sebenarnya benda yang sama lah. Average switching power loss, average power dissipation. Okay, during on and off transition. Jadi dia nak PS. Okay, PS. Okay, so basically awak dah kena ingat lah rumus PS tu apa. So PS is equal to 1/2 VD
I0 darab dengan frekuensi darab dengan TC on plus TC off. Okay, so ini adalah dia punya formula dia. Okay, daripada formula ni kita check balik parameter apa yang ada dan parameter apa yang tak ada daripada soalan. Okay, so VD ialah VDD. Okay, ini adalah VD tu ialah merujuk pada VDD, supply voltage. Okay, so VD ada. Okay, okay, I0 ada ke? Okay, current ada tak diberi? Okay, current tak ada. Okay, current tak ada, tanda dulu. Frekuensi pun ada tadi diberi. TC on dan juga TC off pun ada diberi. Okay, so macam mana nak cari I0? Okay, basically awak kena tahu I0 tu apa. I0 ialah current yang lalu dekat dalam circuit ni. Okay, so memandangkan I0 ialah current yang lalu kat dalam circuit ni. So macam mana kita nak dapat current yang lalu kat dalam circuit ni? Awak kena buat KVL lah. Okay, awak kena buat KVL. Okay, pusing macam ni. Okay, so kalau kita buat KVL, okay, kat sini ialah VDS. Okay, so kalau kita perform KVL, yang pertama kali kita kena cari find I0. Okay, so kita buat KVL. Okay, KVL negatif VD ataupun VDD. Okay, plus dengan VDS plus dengan I0 darab R, okay, is equal to 0. Okay, so awak boleh carilah I0 tadi. I0 is equal to VD minus VDS bahagi dengan R, which is kalau kat sini dia punya VD dia ialah 240 minus 5 volt bahagi dengan 25 ohm. So akan dapat berapa? So awak akan dapat 9.4 ampere. Okay, note ini adalah awak punya I0. Okay, so selepas dapat I0, bermakna parameter yang diperlukan kat dalam equation PS tu dah cukup. So awak boleh masuk balik. Thus PS is equal to 1/2 multiply by 240 volt multiply by 9.4 ampere. Okay, frekuensi berapa soalan bagi tadi? 20 kHz. Okay, 20 kHz. Okay, berarti ada kilo sini. Okay, and then dia punya TC on dan juga TC off 16 dan juga 12 microsecond. 16 microsecond plus 12 microsecond. Okay, so masukkan dalam kalkulator dan nak boleh kira jawapan dia berapa. Okay, jadi selepas kira kalkulator, awak akan dapat jawapan dia sepatutnya 406.08 watt. Okay,
So ini adalah jawapan untuk soalan nombor 2, average power dissipation. Okay, next kita tengok soalan nombor 3. Okay, determine the on state time T on and also off state time T off of the power MOSFET. Okay, dia nak minta kita cari on time dan juga off time. Kalau dekat graf, on time dan juga off time tu dekat sini. Ini adalah T on dan ini adalah T off. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so kalau dalam soalan nak tengok dia minta T on, T off. Okay, bermakna dia ada kaitan dengan duty cycle. Okay, nilai D tu Okay, dia beri dalam soalan tadi duty cycle adalah 70% ataupun boleh tukar dia kepada 0.7. Okay, so ingat balik rumus duty cycle. Duty cycle is equal to ratio of T on over total T. Okay, ataupun ratio of T on over T on plus T off. Okay, so macam mana kita nak dapatkan T on dan juga T off? Okay, pertama sekali kita kena dapatkan nilai T dulu. Okay, so T is equal to 1 over frequency. Okay, 1 over 20 kilohertz. Okay, so boleh masukkan dalam kalkulator. .7 is equal to T on tak tahu. Okay, T bersamaan 1 over 20 kilohertz. Okay, thus T on is equal to, okay, is equal to, lepas masuk kereta akan dapat 35 microsecond. Okay, ini adalah T on. Okay, next macam mana nak cari T off? So berbalik pada equation tadi. Okay, kita tahu T bersamaan dengan T on plus T off. Okay, T bersama dengan T off, T on plus T off. Okay, so T sama dengan 1 over F sama juga dengan 35 microsecond plus T off. Okay, so masuk dalam kalkulator 1/20 kilohertz is equal to 35 microsecond plus T off. Okay, thus T off is equal to 15 microsecond. Okay, bermakna awak kena ambil T minus T on is equal to T off. Okay, so menjawablah soalan nombor 2. Dia minta T on dan juga T off. Okay, ingat balik
Kalau T on dan juga T off, dia always related to duty cycle. Okay. Okay, next question. Okay, determine the instantaneous on state power loss of the power MOSFET. Okay, ni ingat tengok dia minta apa? Instantaneous on state power loss. Okay, instantaneous power. Okay, instantaneous power adalah watt tadi. Okay, apa? Parameter apa yang dia minta? Okay, on state adalah where ataupun di mana yang dia minta. Okay, so refer to kita punya notes. Okay, dekat on state kat sini. Okay, so pergi dekat nota on state, kita tengok instantaneous power dissipation during on state. Okay, P on is equal to V on darab dengan I naught. So dekat dalam soalan tadi, okay, kita tulis formula dulu. Okay, P on instantaneous is equal to V on darab dengan I naught. Okay, so what is V on actually? So V on dalam konteks soalan ni sama dengan VDS, ataupun general ni ialah V on ni sebagai voltage drop dekat dalam switching component, voltage drop dekat dalam semiconductor tadi. So disebabkan kita gunakan MOSFET, so V on dia sama dengan VDS. Kalau kita gunakan BJT, V on sama dengan VCE. Okay, dan ada soalan yang dia tak bagi terus nilai VDS, tapi dia bagi nilai RDS. Okay, dia bagi nilai RDS. Okay, RDS ni adalah rintangan yang ada dekat dalam komponen. So kalau awak nak cari VDS daripada RDS, kita kena ambil I naught darab dengan RDS. Okay, sebab tu kita tengok soalan bagi data apa. Macam soalan ni dia dah bagi terus value VDS. Kalau soalan tu dia tak bagi value VDS, mungkin dia akan bagi value RDS. So awak kena kira pula VDS berapa guna equation I naught darab RDS. Okay, okay, so V on dah ada nilai dia, I naught pun awak dah kira tadi. So terus boleh kira dia punya jawapan lah. V on ialah 5 volt. Okay, betul ke 5 volt? Okay, betul 5 volt. Okay, darab dengan 9.4 ampere yang awak dah kira tadi. So jawapan dia sama dengan 47 watt. Okay, unit jangan tinggal, kena pilih unit. Sebab dia minta power, so unit. Kalau energy, unit dia joule. Okay, for next question, dia minta determine the total average power loss in the MOSFET. Okay, highlight dia punya information dia minta ialah total average power loss. Okay, total average power loss keseluruhan, bermakna dia merangkumi kawasan on and off transition plus dengan on state. Jadi apa yang diminta kat sini ialah dia minta PT. Okay, PT is equal to PS plus P on average. Okay, so PS awak dah kira, P on average saja yang masih belum. Okay, so P on average bersamaan dengan V on darab I naught darab duty cycle. Okay,
Ataupun kalau soalan tak bagi duty cycle, kita ambil V on darab I naught darab T on over T. Okay, ini adalah rumus duty cycle lah. Okay, so kita boleh kira P on average samaan dengan 5 volt darab dengan 9.4 darab dengan duty cycle 0.7. Okay, so is equal to 32.9 watt. Okay, thus PT is equal to berapa PS tadi? 406.08 plus 32.9. So total power loss 438.98 watt. Okay, so ini adalah total average power loss in the MOSFET. Okay, and the last question, determine the ambient temperature if the thermal resistance from junction to ambient is given as 0.17 degrees C per watt and the junction temperature is 130 degrees C. Okay, so untuk soalan ni awak kena ingat dia punya thermal equivalent circuit yang bentuk dia adalah constant, dia tak berubah, bentuk dia macam tu je. Okay, so bila awak nak lukis dia punya thermal equivalent circuit, kita mulakan dengan current source. Okay, so daripada current source ni adalah dia punya PT. Dia akan naik jumpa point yang pertama iaitu junction temperature. Okay, daripada junction temperature dia akan lalu RJC. Okay, resistance daripada junction nak pergi ke casing. So selepas daripada RJC dia akan jumpa point yang kedua iaitu temperature untuk casing, TC. Okay, so daripada casing dia akan lalu resistor kedua, okay, iaitu RCS. Okay, RCS iaitu resistance from casing to sink ataupun heat sink. Okay, jadi point yang seterusnya dia akan jumpa ialah TS, merujuk pada temperature untuk heat sink. Okay, selepas daripada heat sink dia akan lalu satu lagi resistance yang terakhir iaitu RSA. Okay, resistor ni adalah resistor daripada heat sink ke ambient air. Okay, jadi point yang terakhir dia akan pergi ialah TA. Okay, ambient temperature, dan dia akan completekan circuit tu. Okay, so dia punya rumus dia, junction temperature is equal to total power darab dengan RJC plus RCS plus
RSA. Okay, and then plus dengan TA. So equation yang ni pun dia tak berubah. Okay, dia maintain saja sama lah. Okay, so daripada rumus ni kita tengok balik soalan. Nilai apa yang kita ada dan nilai apa yang kita tak ada. Nilai apa yang dia minta cari. Okay, so nilai yang dia minta cari ialah ambient temperature. Okay, dia minta ambient temperature. So yang dia minta ialah ambient temperature. Okay, PT kita dah kira dekat soalan sebelum tadi. Junction temperature dia dah bagi. Okay, so kita tengok ada tak nilai RJC, RCS dan juga RSA. Okay, so dia tak sebut dalam soalan, tapi dia sebut the thermal resistance from junction to ambient. Okay, maknanya dia kata thermal resistance from junction to ambient. Okay, maknanya dia cover resistance daripada junction sampailah ke ambient. Okay, which is berangkumi semua ni. Okay, so maknanya RJC plus RCS plus RSA is equal to 0.17 degree C per watt. Okay, so kalau kita masuk balik dalam equation ni, okay, 130 degree C is equal to berapa nilai PT tadi? 438.94 watt darab dengan total resistance ni ialah 0.17 plus dengan TA yang kita nak cari. Okay, so awak manipulate dia punya equation ni. Okay, jadikan TA sebagai tajuk, then awak akan dapat TA penjawapan ialah bukan 438.94 438.98. So TA akan dapat 55.3734 degree Celsius. Okay, 55.3734 degree Celsius. Okay, so ini adalah jawapannya.